Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. La ilaha illa ant subhanaka inna kunna minadh zalimin. Rabbana zidna ilman nafi'a mubaraka wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Pertama sekali marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya serta taufik dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, dapat kita bersama-sama sekali lagi pada pagi yang mulia ini untuk kita meneruskan pengajian dan perbincangan kita. Dan alhamdulillah kita kini telah pun masuk ataupun telah habis membincangkan daripada kitab kita dalam bab solat, dan pada pertemuan kita yang lalu telah kita kupaskan bersama ataupun telah kita ulang kaji mengenai perkara-perkara yang bersangkut paut dengan solat jemaah. Alhamdulillah. Hari ini insya-Allah kita akan meneruskan pengajian kita di mana kita berhenti para jemaah. Muka surat 49 ya. Jadi hari ini kita akan masuk tajuk baru, yakni tajuk yang dikatakan sebagai bab masjid ya. Babul masajid, bab masjid, dan pada perbincangan ini insya-Allah kita akan kupaskan perkara-perkara yang berhubung kait dengan masjid, apakah keistimewaan rumah ibadah atau rumah Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan sebagai masjid. Apakah tanggungjawab masjid di dalam sebuah masyarakat? Siapakah yang dikatakan sebagai orang-orang yang memakmurkan masjid? Dan perkara-perkara yang berhubung kait dengan masjid. Hukum kita mempercantikkan, memperindahkan masjid dan sebagainya insya-Allah. Jadi inilah dia bab yang akan kita kupaskan bersama pada minggu-minggu yang mendatang insya-Allah, bab masjid. Jadi pada jemaah kita sedang bincangkan daripada kitab Fiqh Sunnah bagi teman-teman yang berada di rumah ya. Ini kitab kita. Kalau kita dapat ikuti kuliah kita, mungkin kita boleh beli kitab kita ni lah. Sama ada di kedai buku Muslim Media atau kedai buku Haji Hashim ya. Dan alhamdulillah kita telah sampai ke muka surat 49. Baik, Al-Imam Said Sabiq rahimahumullah memulakan perbincangan kita dalam bab masjid ini dengan membawa tajuk keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penulis mengatakan, antara keistimewaan yang dikurniakan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Allah menjadikan bumi sebagai tempat bersuci dan sebagai masjid, tempat untuk kita mendirikan solat, iaitu tempat sujud. Oleh itu, mana-mana umat Islam, mana-mana orang Islam, mana-mana Muslim yang menjumpai waktu solat telah tiba, hendaklah mengerjakan solat di mana saja dia berada. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah, ini keistimewaan umat kita, umat Islam, di mana bumi ini Allah Subhanahu wa taala jadikan tempat solat. Bukan hanya tempat solat, pertama sekali bumi ini alat bersuci, akan kita bincangkan hadisnya nanti. Dan kita boleh mendirikan solat. Di mana dalam sebuah hadis Abu Dzar katanya, qultu ya Rasulullah. Abu Dzar mengatakan, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, ayyu masjidin wudi'a fihi al-ardi awalan. Jadi manakah masjid pertama sekali dibina di atas permukaan bumi ini? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-Masjidul Haram, yakni Masjidil Haram. Qultu, kemudian Abu Dzar bertanya lagi, thumma ayyu, kemudian masjid manakah? Qal, kemudian Nabi SAW mengatakan,
thumma al-Masjidul Aqsa. Kemudian dikatakan sebagai Masjid Al-Aqsa. Masjid Aqsa di mana? Di Baitul Muqaddis. Baik. Qultu kam bainahuma. Maka beliau bertanya lagi, berapa lamakah jarak masa pembinaan antara kedua masjid tersebut? Maka Rasulullah SAW mengatakan arba'una sanah, 40 tahun. Thumma qal, kemudian Abu Dhar bertanya lagi, Aynama adrakatka salah fasalli. Maka Rasulullah SAW mengatakan, di mana juga kamu berjumpa tiba waktu salat, maka salatlah kalian. Fahuwa masjidun. Maka Rasulullah mengatakan itulah masjid, itulah tempat salat. Dalam riwayat yang lain disebutkan fakulluha masjidun. Semuanya itu adalah tempat solat. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah. Dalam hadis ini ada beberapa perkara. Pertama sekali disebutkan bahawasanya masjid yang pertama dibina di atas permukaan bumi ini adalah Masjidul Haram. Masjidil Haram yang kita mengetahui di Mekah Al-Mukarramah. Kemudian Masjidul Aqsa. Kepentingan kebaikan ataupun afdalnya solat di Masjidil Haram berbeza dengan solat di masjid-masjid yang lain. Akan kita lihat nanti di mana solat di Masjidil Haram itu dilipat kali gandakan sebanyak 100,000 kali solat seperti mana kita mendirikan solat di masjid-masjid yang lain selain daripada Masjid Nabawi. Masjid Nabawi afdalnya adalah 1000 kali solat. Kalau kita bandingkan dengan masjid-masjid yang lain. Kemudian Masjid Aqsa afdalnya solat adalah 500 kali solat. Akan kita kupaskan dalam bab ini nanti di mana Nabi SAW ada menyebutkan la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid. Tidaklah kamu dituntut untuk bersusah payah menjalani satu pelayaran kecuali ke 3 masjid ini. Akan kita kupaskan hadis-hadis tersebut dan akan kita bincangkan pula bagaimana pada hari ini, zaman ini, adakah harus kita ziarah Masjidil Aqsa atau tak harus, atau bagaimana akan kita kupaskan. Baik. Kemudian sebelum itu, kita bincangkan keutamaan membina masjid. Kita mengetahui masjid adalah rumah Allah Subhanahu Wa Taala dan keutamaan membinanya. Diterima daripada Uthman bahawasanya Nabi SAW telah bersabda, Man bana lillahi masjida yabtaghi bihi wajhallah banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa membina sebuah masjid yabtaghi bihi wajhillah, yang dia inginkan hanyalah keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya banallahu lahu baitan fil jannah. Allah Subhanahu Wa Taala akan membina untuknya sebuah rumah di dalam syurga. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita semua ingin, moga-moga kita berdoa Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan kita ke dalam syurga, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Di atas permukaan bumi ini banyak rumah. Kita mengetahui ya. Kadang-kala sebahagian tempat itu private property, kita boleh masuk tak? Tak boleh masuk sembarangan, private property. Sama ada kawasan-kawasan rumah yang dihuni oleh orang-orang kaya, orang-orang ternama. Boleh masuk sembarang tak? Tak boleh masuk. Akan tetapi kalau tempat kondominium yang besar tu, kita ada rumah kat situ. Kalau kita dah ada rumah kat situ, guard boleh halang kita masuk tak? Aku ada rumah kat situ lah. Ini bukan rumah sewa, aku punya. Kalau kita dah ada rumah kat dalam kondominium tu, bila-bila masa kita nak masuk boleh. Kita masuk di greet lagi, good morning, good afternoon. Kita ada free parking car allocation lagi. Dapat card untuk masuk. Orang kalau kita dah masuk pun, guard pun dah kenal dah. Ni tuan punya rumah. Dia ada penthouse kat atas. Subhanallah. Maka dari itu para jemaah yang dirahmati Allah, alangkah indahnya, subhanallah, kalaulah kita ada memiliki sebuah rumah di dalam syurga. Masya Allah.
Kita bukan dah tak perlu nak minta izin untuk masuk atau sebagainya. Rumah dah ada dalam syurga. Itu rumah milik kita. Bagaimana nak dapatkan rumah milik kita di dalam syurga? Rasulullah SAW menyebutkan. Apakah dia? Untuk kita bina sebuah masjid. Tetapi ada syarat. Kita lihat hadis tersebut. Man bana lillahi masjidan. Barang siapa bina semata-mata kerana Allah. Masjid. Dia ada dua syarat. Semata-mata kerana Allah. Yabtaghi bihi wajh Allah. Dia hanya mengharapkan wajah Allah. Mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nescaya, barang siapa bina masjid, tetapi yang diharapkan kepujian, out. Barang siapa bina masjid supaya dia jadi seorang yang ternama, tak termasuk. Barang siapa bina masjid, masjid itu nak jadikan sebagai masjid ibarat macam nak jadikan sebagai satu bangunan simbolik, tempat untuk orang saling ziarah, menziarahi, untuk kita menjadi kebanggaan, out. Semua out. Yang hanya dapat fadilat ini, bina masjid lillahi ta'ala kerana Allah, yabtaghi bihi wajh Allah. Yang diharapkan hanya keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti akan kita lihat para jemaah, ada sebahagian masjid yang disebutkan sebagai masjid dirar. Ya, masjid yang dibina bukan atas dasar takwa. Ada banyak masjid mungkin hari ini dibina bukan atas dasar takwa. Jadi para jemaah, untuk kita mendapat sebuah rumah di dalam syurga, kalau bila-bila masa kita nak sumbangkan wang ringgit untuk bina masjid, niatkan hati semata-mata kerana Allah, supaya amalan kita kerana Allah, pada masa yang sama masjid itu juga dibina kerana Allah, untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan Al-Bazzar meriwayatkan dengan sanad yang sahih daripada Ibnu Abbas bahawasanya Nabi SAW telah bersabda dalam hadis yang lain, mempunyai makna yang hampir sama. Man bana lillahi masjidan walau ka maqhasin qatah li bidi'aha banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa membina masjid Allah walau hanya sebesar sarang burung, untuk dibuatnya untuk tempat bertelur, walau sarang burung saja, ibaratnya lah ya, kecil saja, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membina untuknya sebuah rumah di dalam syurga. Jadi maksudnya para jemaah, hari ini kadang-kala kita katakan, Ustaz, saya ni tak berkemampuan nak bina masjid. Jadi kita kumpul duit, sumbangan, alhamdulillah. Itu juga dikatakan sebagai sumbangan kita untuk bina masjid. Kadang-kala kita nak bina masjid besar, kita tidak berkemampuan, kita sumbang sedikit demi sedikit untuk membina masjid. Alhamdulillah kita mendapat ganjaran. Dalam bab ini ada dua perkara saya nak sentuh. Antara lain, pertama, kita sebenarnya umat Islam di Singapura, kita wajib bersyukur. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana apa? Kerana kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membina masjid tanpa kita sedari. Bagaimana kita membina masjid tanpa kita sedari? Kita lihat para jemaah. Di Singapura ini alhamdulillah ada sistem. Setiap bulan para pekerja umat Islam menyumbangkan wang untuk Mosque Building Fund, MBF. Suatu masa dahulu, setiap bulan potong $1. Kemudian alhamdulillah sekarang ini kita lihat pada gaji masing-masing. Ada orang potong $2.50, ada orang potong $4.50, ada orang potong $6, ada orang sumbangkan $14, $20, bergantung kepada gaji masing-masing. Duit itu pergi mana? Dengan duit tersebut dikumpulkan lalu dibinalah. Daripada awal Mosque Building Fund ini, daripada awal fasa pertama Masjid Al-Ansar, Masjid Muhajirin, zaman dulu lah ya, tahun 70-an. Masjid Al-Ansar yang awal, kemudian Masjid Muhajirin di Tua Payoh, Masjid Mujahidin di Queenstown,
masjid-masjid fasa awal. Kemudian masuk masjid fasal kedua, Masjid An-Naim, Masjid Darul Aman. Ni semua masjid-masjid yang dibina daripada mana? Kalau kita lihat, kalau di Singapura ya, masjid fasal awal ini, nama-namanya adalah lebih berbentuk kepada nama-nama daripada sirah. Al-Ansar, kan para sahabat daripada golongan Ansar. Muhajirin, Masjid Muhajirin di mana? Di Tua Payoh. Mujahidin, subhanallah, di Queenstown. Saya rasa kalau zaman masjid tersebut kalau dibina zaman sekarang tak boleh nama Mujahidin lah. Ini tahun 70-an masih boleh, alhamdulillah. Jadi masjid apa lagi? Muhajirin, Mujahidin, Al-Ansar, Asyakirin, ya, An-Nur. Kita lihat beza ya, subhanallah. Kemudian fasa kemudian yang kedua, masjid ini dinamakan dengan nama Darul Aman, Darul Ghufran. Darul Aman, rumah keamanan. Darul Ghufran, rumah pengampunan. Mana lagi? Darul Makmur, Darul Salam. Ini semua alhamdulillah. Daripada mana bagaimana dapat terbinanya masjid-masjid ini? Daripada sumbangan kita dahulu yang bekerja pada zaman dulu, termasuklah kita yang waktu tu kerja factory ke, tempat Sanyo ke, kat Rolex ke. Ingat lagi tak zaman tersebut? Betul. Yang setiap bulan bayar $1, alhamdulillah, terbinanya masjid tersebut. Tanpa kita sedari, masjid-masjid itu kita bina. Alhamdulillah. Dan tanpa kita sedari, hari ini setiap minggu para jemaah mendirikan solat Jumaat. Setiap solat waktu yang kita sumbangkan $1, $5, kita dapat pahala. Dengan syarat, apabila kita sumbangkan, kita redha. Kadang-kadang kita ni pada zaman tu sumbangkan $1 pun merungut. Hari ini sumbangkan $5 merungut. Sia-sia. Dah sumbangkan $5 merungut, tak dapat pahala. Ikhlas. Sepatutnya apa yang kita lakukan? Kalau kita tahu keadaan sebegini, kat Singapura ada konsep sumbangan itu memang sebenarnya sumbangan itu bukan wajib. Kalau kita tak redha duit kita disumbangkan, digunakan untuk bina masjid, jumpa HR company kita bilang saya tak nak sumbangkan $1. Cancel. Tak mengapa, tak wajib. Boleh. Tetapi sewajarnya apa yang kita buat kalau kita tahu dengan duit kita itu terbina masjid, jumpa HR, jangan sumbang $5. Saya nak sumbang $10. Sumbang $20. Apa $1? Subhanallah. Kita lihat. Ini contoh para jemaah. Dan sebenarnya untuk pengetahuan kita, ada di antara kita pula, Ustaz, saya tak bekerja ni, macam mana? Sekarang ni masjid-masjid ada yang dah terbina dah. Darul Makmur, contoh. Ada yang terbina dah masjid-masjid. Tetapi tetap ada masjid-masjid baru. Sekarang masjid yang terbaru yang akan dibina di mana? Di Tampines North. Ya, yang latest masjid kita di mana? Di Jurong West, Masjid Makmur. Masjid Asyakirin dibina semula. Alhamdulillah. Masjid Yusof Ishak. Contoh. Jadi kalau sebenarnya para jemaah yang dirahmati Allah, selain daripada masjid-masjid baru itu, masjid-masjid lama ada yang dibangun semula. Apa yang kita boleh lakukan? Kalau kita tak bekerja, tak berpeluang untuk dapat continue dalam sumbangan itu, sebenarnya kita boleh pergi kat MUIS atau download borang gyro, potong gyro. Boleh. Potong gyro untuk Mosque Building Fund, MBF. Potonglah. Kalau kita potong gyro untuk handphone kita berapa satu bulan? Potong gyro untuk Netflix kita berapa satu bulan? Potong gyro untuk apa? Apa lagi yang kita punya subscribe setiap bulan? Semua yang datangkan dosa. Semua kita sanggup. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Kalau ada masjid yang nak bina, contoh dalam bab ini, saya sarankan, saya seru, buatlah. Kuliah saya ni ketika di masjid, sebahagian masjid tu pada ketika itulah. Lepas ni minggu depan kita bawa borang gyro, isi borang hantar kat MUIS, contoh. Ya, demikian para jemaah. Jadi maksudnya para jemaah, barang siapa membina sebuah masjid atau menyumbangkan hartanya untuk bina masjid, maka dia dapat ganjaran ini. Allah Ta'ala akan bina baginya rumah di dalam syurga. Sebab tu saya katakan beruntung kita di Singapura. Pasal masjid-masjid kita di Singapura ini, kita yang bina. Walhamdulillah. Di sebahagian negara, masyarakat awam tak ada peluang untuk bina.
Sebagian negara, orang kaya-kaya, hartawan saja bina masjid. Lalu bina masjid, dinamakan masjid ni nama atas nama dia. Orang-orang yang kaya saja dapat wakaf bina masjid. Jadi alhamdulillah, inilah antara perkara-perkara yang telah dapat kita laksanakan dan kita dapat menyumbang untuk pembinaan masjid. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima pahala-pahala sumbangan-sumbangan daripada setiap satu pekerja yang menyumbang ke arah pembinaan masjid-masjid di negara kita. Sebab itu para jemaah jangan merungut. Once kita dah sumbangkan, kita merungut, sia-sia. Macam kita dah sedekah, sia-sia aku sedekah. Tak halal. Ada orang sebutkan tak halal. Pasal ni kasih pada MUIS ni. Kita bukan kasih pada MUIS. Kita kasih untuk bina masjid. Perkara-perkara setiap badan dan setiap pertubuhan ada kekurangan dan kelemahan masing-masing. Itu setiap seorang daripada mereka perlu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, alhamdulillah. Nokta seterusnya, C. Dalam bincangkan dalam bab masjid ini para jemaah yang dirahmati Allah. Perkara seterusnya adalah untuk kita lihat penulis mengatakan berdoa ketika hendak berangkat menuju masjid. Apabila seseorang itu hendak pergi masjid, maka beliau itu disunatkan untuk berdoa. Disunatkan membaca doa ketika hendak menuju masjid merupakan perbuatan sunnah. Antaranya adalah di mana hadis Ummu Salamah, dia berkata, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja min baitihi qala. Di mana Ummu Salamah menjelaskan apabila Nabi SAW keluar daripada rumahnya, beliau baginda akan membaca Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Ya. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Ini doa keluar rumah. Doa keluar rumah ada dua, ada berbagai doa lah. Ada doa yang pendek, ada doa yang panjang. Doa yang pendek kita kena hafal, minimum. Semua dah hafal belum? Kalau kat sini saya rasa semua dah hafal lah. Apa doanya? Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Mereka-mereka yang daripada rumah yang tengok live ni, baca sama-sama. Mari kita baca sama-sama. Apakah doanya? Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Senang tak? Dengan nama Allah aku bertawakal kepadanya. Dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Kalau kita dah hafal doa tersebut, kalau kita dapat sambung panjangkannya lagi bagus. Bahagian keduanya adalah, pertama sekali, Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Lepas tu boleh kita baca, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla, au azilla au uzalla, au azlima au udlama, au ajhala au yujhala alayya. Yang bermaksud, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla. Ya Allah, aku mohon perlindunganmu ya Allah daripada tersesat atau disesatkan. Au azilla au uzalla, daripada salah atau dipersalahkan. Daripada membuat salah, tersalah atau dipersalahkan. Au azlima au uzlama, daripada melakukan zalim atau dizalimi. Au ajhala au yujhala alayya, daripada melakukan kebodohan atau diperbodohkan oleh orang lain. Ini cantik doanya para jemaah. Jadi kalau kita dapat, pertama sekali untuk sebagai permulaan, kita baca Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Alhamdulillah. Kalau ni tak boleh hafal, tak tahu apa nak cakap. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Lepas itu kalau dah pas, pergi dos kedua. Phase 2. Dah pas ringkas, sambung lagi panjang. Apakah doa panjangnya? Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla, au azilla au uzalla, au azlima au uzlama, au ajhala au yujhala alayya. Betul kan? Doanya baik. Ya Allah, aku mohon perlindunganmu daripada tersesat ataupun disesatkan. Atau daripada melakukan kesalahan atau dipersalahkan. Au azilla au uzala au azlima au uzlama, daripada melakukan kezaliman atau dizalimi.
au ajhala au yujhala alayya, daripada melakukan kebodohan atau diperbodohkan oleh orang lain. Boleh tak kita baca doa tersebut? Alhamdulillah. Saya yakin kita pun dah hafal. Tapi ulang kaji. Kalau kita tak pernah hafal doa ini, doanya pertama sekali yang ringkas, Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Boleh baca? Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Kalau dah habis, dah dapat hafal, kita baru sambung lagi bahagian kedua yang lagi bagus lagi. Alhamdulillah, selain daripada kita bertawakal kepada Allah, kita berdoa. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Boleh? Kita baca lagi sekali. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Okay, baca last. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Alhamdulillah. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Ya Allah, aku mohon perlindunganmu daripada sesat atau disesatkan, daripada tersalah atau disalahkan, daripada menganiaya atau dianiaya, daripada berkebodohan atau diperbodohkan oleh orang lain. Alhamdulillah. Ini doa-doa yang kita amalkan. Saya ingat lagi kalau zaman dulu tok-tok kita ke nenek-nenek kita mungkin ajar doa nak keluar rumah baca apa? Malaikat Jibril di depanku, malaikat Mikail di belakangku, malaikat Israfil di kananku, malaikat Mikail di kiriku, kemudian malaikat 44 malaikat memegang payung lah dan sebagainya. Betul ada kan? Jadi yang terbaik kita amalkan doa-doa berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW. Alhamdulillah. Baik. Semoga dapat kita mengamalkannya, terutama sekali. Dan doa ini bukan hanya untuk keluar rumah, untuk pergi masjid. Setiap hari kita keluar rumah, nak pergi mana saja. Pergi kerja, nak keluar rumah, pergi pasar, keluar rumah kita berdoa dengan doa tersebut. Bahkan kalau kita tahu doanya tadi, bukan hanya doa ketika kita nak keluar rumah. Ketika kita rasa kita sedang dianiaya, kita nak dianiaya, nak teraniaya oleh orang, ataupun ada orang nak menzalimi kita, kita baca doa tersebut. Maknanya baik, betul kan? Kita bertawakal kepada Allah. Mohon perlindungan Allah daripada menzalimi atau dizalimi oleh orang, daripada diperbodohkan oleh orang. Kita boleh doa tersebut. Ya, Alhamdulillah. Baik. Kita lihat doa yang lain. Yang kedua. Imam Abu Daud, Imam Nasa'i dan Imam Tirmizi meriwayatkan sekaligus mensahihkan hadis ini dari Anas katanya, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man qala idza kharaja min baitihi", barang siapa apabila nak keluar rumah lalu dia membaca doa ini, yakni Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah, yuqalu lahu. Maka barang siapa nak keluar rumah dia baca Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah, nescaya disebutkan, diteriak, syaitan akan meneriak. Dikatakan kepadanya, hasbuka, cukuplah baginya. Maka dikatakan, engkau telah diselamatkan. Hasbuka, hudait, engkau telah diberi petunjuk. Wa kufait, wa ruqait, wa ruqiyat, wa tanajja
anhu syaitan. Maka disebutkan para malaikat menyahutnya, engkau telah diselamatkan, engkau pasti diberi petunjuk, diselamatkan serta dipelihara dan syaitan akan menjauhimu. Maka para malaikat akan menyebutkan demikian. Hasbuka hudaita wa kufaita. Jadi cukuplah kita ada pertolongan, kita ada tempat bertawakal dan syaitan tidak dapat mengganggu diri kita. Apa doanya? Itu kalau kita nak. Jadi kalau kita nak sambung doa ketiga-tiga doa ini, yang terbaik apa boleh kita baca? Nak keluar rumah kita baca Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baru kita sambung Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Keluar rumah, alhamdulillah. Ya. Jangan keluar rumah pun kadang-kadang kita tak perasan, sibuk nak keluar rumah, terkejar lari, tak terfikir nak baca doa pun. Tadi keluar rumah dia baca doa tak? Alhamdulillah. Nak sambung ayat kursi boleh, silakan. Lepas tu, lepas ayat kursi, surah Al-Baqarah. Jadi maksudnya paling tidak kita baca doa inilah, ya. Alhamdulillah. Ada doa yang lain lagi. Jadi kita nak kadang-kadang nak ambil doa panjang-panjang, nanti takut tak beramal. Ambil yang sedikit, terus amalkan. Siapa yang dah hafal, alhamdulillah. Lepas ni boleh ambil doa yang seterusnya. Ya. Kalau sekiranya tak hafal, cukup doa ini satu hari ni hafal. Ketika nak masak nanti, Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Dah hafal dah. Lepas tu apa lagi sambung? Buka handphone dari mana atau buku mana? Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla. Buat potong bawang, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla. Jadi hafal. Hafal. Letak tempat situ. Daripada sambil masak nak dengar radio, sambil masak nak tengok itu, tengok ini, sambil masak kita buat hafalan. Alhamdulillah. Masak satu lauk, dah hafal satu lagi doa. Contoh. Baik. Hadis berikutnya. Doa yang baik juga. Agak panjang tetapi doa yang baik. Apabila kita nak keluar rumah, pergi masjid, boleh kita baca doa ini juga. Imam Bukhari dan Imam Muslim telah meriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawasanya anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja ila salati wa huwa yaqul. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila nak keluar rumah, pergi masjid, pergi solat, baginda akan membaca doa ini. Apakah doanya? Allahumma ij'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku cahaya. Wa fi basari nura. Dan dengan penglihatanku cahaya. Dan dalam penglihatanku cahaya. Wa fi sam'i nura. Ya Allah, jadikanlah pendengaranku cahaya. Wa an yamini nura. Jadikanlah kananku bercahaya. Wa an khalfi wa an yamini nura. Kananku cahaya. Wa khalfi nura. Belakangku cahaya. Wa fi asabi nura. Wa fi lahmi nura. Wa fi dami nura. Wa fi sya'ri nura. Wa fi bashari nura. Itu dia. Apakah maksud dia? Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah cahaya di dalam hatiku, cahaya dalam penglihatanku, cahaya dalam pendengaranku, cahaya daripada sebelah kananku, cahaya daripada sebelah belakangku, cahaya dalam urat sarafku, cahaya dalam daging-dagingku, cahaya dalam darahku, cahaya dalam rambutku, dan cahaya dalam kulitku. Subhanallah. Jadi kita ini munawwarah, bercahaya. Jadi cahaya tu nur. Munawwarah bercahaya. Madinatul Munawwarah. Bandar yang bercahaya. Baik. Apakah doanya? Kita baca sama-sama. Apabila kita nak keluar rumah pergi masjid, kalau kita nak boleh kita baca doa ini. Selepas kita baca doa Bismillahi tawakkaltu. Jadi ini macam maksud saya, kalau kita rasa berat yang tadi pertama belum hafal, kita hafal yang pertama dahulu. Ya, kita dah second dose, dah third dose, baru kita booster. Ya. Doanya adalah Allahumma ij'al fi qalbi nura. Apa maksud dia? Ya Allah, jadikanlah
dalam hatiku cahaya. Cahaya di dalam hatiku. Wa fi basari nura. Jadikanlah dalam pandanganku cahaya. Wa fi sam'i nura. Dan jadikanlah di dalam pendengaranku cahaya. Wa an yamini nura. Di kananku nura, cahaya. Wa khalfi nura, di belakangku cahaya. Wa fi asabi nura. Wa fi lahmi nura, di dalam dagingku cahaya. Wa fi dami nura, dalam darahku bercahaya, cahaya dalam darahku. Wa fi sya'ni nura, rambutnya juga bercahaya. Wa fi bashari nura, dan juga dia kulitnya semua bercahaya. Kita baca sama-sama. Allahumma ij'al fi qalbi nura, wa fi basari nura, wa fi sam'i nura, wa fi yamini nura, wa fi khalfi nura, wa fi asabi nura, wa fi lahmi nura, wa fi dami nura, wa fi sya'ri nura. Itu dia doa tersebut. Wa fi bashari nura. Itulah doa tersebut. Dalam riwayat yang lain disebutkan doa yang hampir sama, yakni Allahumma ij'al fi qalbi nura. Dalam riwayat yang lain, ya Allah jadikanlah di dalam hatiku cahaya. Wa fi lisani nura, dan pada kata-kataku cahaya. Waj'al fi sam'i nura, dan jadikanlah pada pendengaranku cahaya. Wa fi basari nura, pada penglihatanku cahaya. Waj'al min khalfi nura, daripada belakangku cahaya. Wa min amami nura, daripada depanku cahaya. Waj'al min fawqi nura, daripada atasku cahaya. Wa min tahti nura, daripada bawahku juga bercahaya. Allahumma a'tini nura. Ya Allah, kurniakanlah aku cahaya. Ya, subhanallah. Jadi kita mohon moga-moga penuh dengan cahaya, cahaya hidayah. Cahaya, kita dapat cahaya tu dalam kegelapan. Apabila kita ada cahaya, Allah Ta'ala beri kita taufik dan hidayah, moga-moga kita tidak tersesat. Apabila kita dapat taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang nak sebut, nak cakap apa sekalipun, moga-moga kita tetap terbimbing. Kita tahu yang halal itu halal, yang haram itu haram. Allahumma arinil haqqa haqqa. Baik. Itu doa yang dapat kita lihat. Imam Ahmad, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Majah pula meriwayatkan hadis yang dikategorikan sebagai hasan oleh Imam Al-Hafiz, iaitu dari Abu Sa'id bahawasanya Nabi SAW bersabda. Tadi doa tadilah kita dapat ambil ya. Jadi sebab tu saya kata sebenarnya kalau dah macam ni kita tutup kitab dah. Tutup kitab dah habis. Kenapa? Ada homework untuk hafal. Belajar nak kena hafal. Jadi kalau belajar tak hafal, belajar ilmu hanya di kitab. Betul kan? Jadi kita take note, hari ni mak-mak, bapak-bapak ada homework. Homeworknya apa? Untuk hafal doa-doa yang telah kita ambil tadi. Doa yang keempat. Nak ambil doa yang keempat? Banyak sangat nanti kan, tak terangkat. Baik. Kita cubalah ya, kalau dapat. Baik. Hadisnya ada idza kharaja ar-rajulu min baitihi ila shalah, apabila seseorang lelaki, apabila seseorang itu keluar daripada rumahnya untuk mendirikan solat, keluar daripada rumahnya, maka dia berkata, faqala, maka hendaklah dia membaca doa. Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilin alaik wa bihaqqi mamshaya hadha fa inni lam akhruj asyara wala batara wala riya'a wala sum'ah wa kharajtu itqa'a sukhtik wa ibtigha'a mardatik as'aluka antun kidhani minan nar wa an taghfira li dhunubi
innahu la yaghfiru dhunuba illa ant wa kullallah bihi sab'ina alfa. Okey, baik, sampai situ doanya. Illa ant. Baik, apakah maksudnya? Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilin alaika. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan berkat orang-orang yang selalu memohon kepadamu. Dengan berkat perjalananku ini. Nak pergi mana? Pergi masjid. Sebab sesungguhnya aku ini keluar bukan bermaksud menyombongkan diri. Ya. Fa inni lam akhruj asyara. Bukan menyombongkan diri. Bukan mengingkari nikmat wala batara. Bukan kerana mengharapkan pujian wala ria'a. Bukan kerana riak. Atau nak popular. Bukan. Wala ria'a wala sum'ah. Bukan kerana riak, bukan kerana sum'ah. Tetapi wa kharajtu itqa'a sukhtik. Akan tetapi aku keluar ini disebabkan takut akan kemurkaanmu. Wa batigha'a mardatik. Dan juga serta mengharapkan keredaanmu semata-mata, ya Allah. Maka aku mohon padamu agar menyelamatkan diriku daripada api neraka dan mengampuni dosa-dosaku. Sebab tiada siapa pun yang dapat mengampuni dosa selain daripada Engkau. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Tiada siapa yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau, ya Allah. Baik. Seseorang yang membaca doa ini, Allah akan memerintahkan 70,000 para malaikat supaya memohonkan keampunan baginya. Dan Allah akan menghadapkan wajahnya kepadanya sehingga orang itu menyelesaikan solatnya. Subhanallah. Jadi, ini antara doa-doa yang boleh kita ambil dan boleh kita lihat. Kita renung sejenak doa ini. Kita lihat ya. Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilin alaik. Kita mohon kepada Allah dengan berkat doa orang-orang yang meminta. Kita sebagai manusia, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, ingatlah apabila kita nak minta sesuatu, minta daripada Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Idza sta'anta fasta'in billah. Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang lain. Kalau idza sa'alta, kalau engkau hendak minta, mintalah fas'alillah. Mintalah daripada Allah. Idza sta'anta fasta'in billah. Apabila hendak mohon pertolongan dengan Allah. Ini akidah kita. Kita yakin tiada siapa yang dapat memberikan kemudaratan kepada kita kecuali hanya dengan izin Allah. Tiada siapa yang dapat memberikan kebaikan kepada kita kecuali hanya dengan izin Allah. Apa pun kita nak buat, first minta Allah. Lepas tu baru minta yang lain. Kita nak minta naik gaji, kita nak minta naik pangkat, kita nak minta seseorang tolong kita nak minta itu dan ini. Pertama sekali sebelum minta daripada orang, minta daripada Allah. Sama ada kita nak solat 2 rakaat ke, ketika sujud ke, sebelum masuk pintu bos ke, ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon kepadamu, ya Allah, aku ingin perkara ini, aku mohon engkau lembutkanlah hati beliau untuk berikan kepadaku. Aku mohon kepadamu, ya Allah, aku akan melakukan sesuatu perkara yang kita nak buat. Ya Allah, kau permudahkanlah urusanku. Minta pertolongan Allah. Sehingga saya pernah sebutkan kan, kita nak makan obat sekalipun, ingat bukan obat yang menyembuhkan, bukan doktor yang menyembuhkan, tapi Allah yang menyembuhkan. Sebelum kita makan obat, bismillah, ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon kepadamu, ya Allah. Pertama sekali kita sedang sakit kan? Pertama sekali, ya Allah, aku bersyukur kepadamu dengan penyakit yang kau berikan kepadaku. Jadikanlah dengan sebab penyakit ini kau ampunkan dosa-dosaku. Kita ingat, setiap penyakit adalah pengampunan dosa, kafarah. Minta pengampunan Allah. Lepas tu, ya Allah, ya Tuhanku, aku berusaha untuk menyembuhkan penyakit ini. Atau aku berusaha, ya Allah. Atas dasar demikian, aku akan makan ubat ini, aku mohon kepadamu, ya Allah. Dengan berkat aku makan ubat ini, kau sembuhkanlah penyakitku. Contoh. Ya Allah, ya Tuhanku, dengan aku makan ubat ini, ya Allah, aku mohon kepadamu, kau sembuhkanlah penyakitku. Kerana yang menyembuhkan penyakit adalah Allah.
kena tawakal kita kepada Allah. Begitu juga dalam apa juga urusan. Ketika kita ambil injection, ya Allah ya Tuhanku, aku mohon kepadamu ya Allah. Kenapa kita nak kena ambil vaksin? Aku bertawakal kepadamu ya Allah. Aku mengambil vaksin ini kerana pertama sekali, antara lain, kerana aku nak pergi masjid ya Allah. Sebagai contoh, kerana aku nak tunaikan umrah, nak tunaikan haji kelak ya Allah. Sebagai contoh, kerana bersifat tanggungjawab, moga-moga aku tidak menyebabkan orang lain terkena wabak. Sebagai contoh, perkara yang keempat, sebagai satu usaha, kerana engkau menyuruh kita bertawakal dan berusaha, maka aku bertawakal dan berusaha mengambil ubat-ubat yang ada. Contoh, kita makan ubat atau ambil vaksin saja dah berapa 4-5 pahala. Contoh, nak pergi masjid, nak pergi tunaikan haji, nak tunaikan umrah, kerana kita bersikap waspada supaya tidak menyebabkan orang lain sakit, dijangkiti disebabkan kita. Atau nanti kalau kita sakit pula, kita tak dapat beramal ibadah. Ini contoh para jemaah. Baik. Jadi maksudnya, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada itu, dalam hadis ini, dalam doa ini, kita akur bahawasanya kita keluar pergi ke masjid ini bukan untuk menyombongkan diri. Fa inni lam akhruj asyara wala batara wala riya'a wala sum'ah. Bukan menyombongkan diri, bukan kerana mengingkari nikmat, bukan kerana mengharapkan pujian, riya', bukan kerana nak jadi popular, sum'ah. Riya' kita tahu para jemaah. Riya' ni kita lakukan ibadah nak orang kerana orang lain lah, bukan kerana Allah. Sebab tu kita sebutkan apa juga kita nak buat lillahi ta'ala, kerana Allah. Untuk Allah ibadah kita. Tetapi kalau kita derma supaya orang lain tahu, orang lain puji kita, kita nak solat, nak orang lain tahu, kita riak. Riak ini akan memusnahkan amalan soleh kita. Atau bukan hanya riak, zaman sekarang lebih popular adalah sum'ah. Sum'ah tu nak orang dengar, nak orang tahu. Aku kalau buat perkara ni orang tak tahu nanti sia-sia. Maka dengan demikian dia bersedekah, dia nak orang tahu. Dia iklankan apa yang dia buat. Dia solat malam, dia nak orang tahu. Dia iklankan solat malam. Dia beritahu tempat social media. Semalam aku solat tahajud. Tadi aku solat sunat. Hari ini aku puasa sunat. Tadi aku pergi pasar Gilan, nampak orang susah, aku pun beli makan kepada dia. Dia pun ucapkan terima kasih. Suka sangat. Kita bantu orang tu antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak perlu nak share kat social media. Kita hanya merosakkan amalan soleh kita. Apatah lagi kemudian lepas tu kita tengok orang suka tak, orang dapat like tak, orang suka. Wah, gembiralah pasal nanti orang puji kita. Kita kena jaga para jemaah ya. Zaman sekarang zaman penuh dengan fitnah. Amalan soleh kita kalau kita tak jaga baik-baik jatuh kepada riya atau sum'ah. Sum'ah tu nak orang tahu apa yang kita buat, nak orang dengar, nak orang tahu. Amalan kita biarlah kerana Allah. Kecuali kalau kita nak kasih orang tahu tujuannya untuk tasjid, untuk motivasi. Supaya tempat kampung aku ni semua orang semua lokek-lokek, kedekut. Aku nak beritahu aku pergi situ ada orang susah. Supaya orang lain tahu kat situ ada orang susah, orang lain pun sambil bantu. Niat kita kena jaga untuk encourage orang buat kebaikan, tak mengapa. Boleh. Kita nak katakan tadi malam aku solat tahajud. Tujuannya untuk encourage orang lain untuk buat kebaikan. Orang kata, oh, budak ni kerja siang penat-penat, hantar makanan, Grab, hantar kerja sampai balik pukul 9, 10, 11 malam, balik lepak, terus malam ada time solat tahajud. Masya Allah. Aku ni yang pencen tak ada apa-apa, tak solat tahajud. Malu kan? Boleh, tujuannya untuk galakkan orang, tapi bukan untuk popular.
bukan untuk dapat kepujian orang. Ini penting pada jemaah yang dirahmati Allah. Jadi sebab tu kita jaga amalan kita terpelihara daripada sifat riak, terpelihara daripada sum'ah. Selain daripada sum'ah, ujub. Ini semua penyakit-penyakit hati. Apa tu ujub? Ujub tu hairan dengan diri sendiri. Aku hairan, dah macam, wah aku ni hebat lah. Semua hairan dah jadi agaknya dah jadi apa sebagai orang-orang yang baik. Kalau compare dengan sahabat-sahabat kawan-kawan yang lain, diorang semua malas. Aku ni sebelum subuh dah bangun, solat 2 rakaat, solat 4 rakaat. Wah, agaknya dah jadi ni. Jadi apa? Ujub ni. Hairan dengan diri sendiri. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allahumma ij'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Wala taj'al a'malana liriya' wa sum'ah. Ya. Ya Allah, jadikanlah amalan-amalan kita semata-mata untuk mencari keredaan-Mu ya Allah. Dan pelihara diri kita dari diri kami ini daripada sifat riya' atau sum'ah. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Jadi ini antara doa-doa yang boleh kita baca. Jadi memandangkan banyak doa-doa yang nak kita baca di sini, kita tak perlu panjang lebar lagi perbincangkan, ambil doa-doa yang lain, takut tak terhafal. Saya tak akan suruh hafal semua doa-doa ini. Saya cuma suruh hafal wajib dan hafal sunat. Yang wajib, doa keluar rumah tadi. Untuk semua yang hadir di kelas kita dan juga yang di rumah yang dengar kuliah kita. Okay. Apa yang wajib untuk kita hafal doa? Doa yang pertama tadi. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Okay, itu cuba hafal ya. Alhamdulillah. Kalau kita ada masa, itu yang diwajibkan. Itu mandatory. Ada masa, ni tak mandatory, ni booster. Jadi kalau kita nak boleh hafal, kita doa yang tadi yang apa? Allahumma ij'al amami nura wa khalfi nura, yang tadi. Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura. Doa itu kalau dapat kita hafal, mudah. Pasal apa kita ingat? Nura tu nur, ya. Muka surat berapa doa tadi? Di muka surat 51 yang wajib. Yang tak wajib 52, ya. Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa fi an yamini nura wa khalfi nura wa fi asabi nura wa fi lahmi nura wa fi dami nura wa fi sya'ri nura wa fi bashari nura. Ya. Atau riwayat yang lain ada selepas itu di mana Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura. Yang kedua sebenarnya lagi baguslah maksudnya ya. Jadikanlah di hatiku nura dan di kata-kataku, lisanku nura, waj'al fi sam'i nura. Jadikanlah pendengaranku bercahaya, wa fi basari nura, penglihatanku bercahaya, waj'al fi khalfi nura, di belakangku cahaya, wa fi amami nura, di hadapanku cahaya, waj'al min fawqi nura, daripada atasku cahaya, wa min tahti nura, dan di bawah, daripada bawahku dan di bawahku cahaya. Allahumma a'tini nura. Ya Allah, kurniakanlah aku, berikanlah aku cahaya. Inilah ya. Kalau dapat kita hafal, alhamdulillah. Baik para jemaah, memandangkan masa sampai di sini saja pertemuan kita untuk hari ini. Pada minggu berikutnya kita akan sambung apakah pula doa ketika masuk masjid, doa keluar daripada masjid, dan juga keutamaan datang masjid, iktikaf, dan kemudian muka surat 56 kita akan sambung masjid-masjid yang lebih diutamakan. Kemudian muka surat 57 bermegah-megah dalam membina masjid. Bagaimana perkara-perkara tersebut akan kita kupaskan pada pertemuan akan datang insya-Allah.
Wallahu a'lam bissawab. Sebelum saya menutup majlis, seperti biasa, saya beri peluang kalau di antara kita ada soalan, bolehlah kita bincangkan bersama. Silakan para jemaah kalau sesiapa ada soalan. Baik, ada yang bertanya, nak tanya mengenai saf wanita di rumah. Kalau tempat sempit atau living room ada furniture dan tidak membenarkan jemaah wanita iaitu isteri serta anak-anak perempuan untuk solat betul-betul direct di belakang suami, di belakang imam, boleh tak isteri berjemaah di sebelah kanan atau kiri suami tapi ke belakang sedikit? Baik. Para jemaah yang dirahmati Allah, secara umum kita mengetahui sebaiknya contohnya katakanlah ya, imam berada di depan, makmum berada di belakang. Itu kalau tempat ruang yang mempunyai ruang yang ada. Dengan keadaan ruang yang terbatas, kadang-kala tidak dapat directly kat belakang imam, maka boleh juga makmum itu berada di kanan atau di kiri imam kerana kesempitan atau keterbatasan tempat. Diperbolehkan. Yang penting, makmum tu jangan berada di hadapan imam. Makmum berada di belakang imam. Imam kat depan sini, kalau makmum kat belakang, alhamdulillah. Memandangkan tak ada tempat, imam kat sini, makmum kat sini. Semua ke kanan macam ini. Boleh. Imam kat depan, makmum semua ke kiri. Boleh. Walaupun lelaki. Kerana keterbatasan tempat. Atau imam kat sini, kemudian dua anak di kanan imam, kemudian tak ada tempat, maka isterinya di belakang sikit lagi, di belakang tepi katil atau sebagainya, diperbolehkan. Yang penting imam berada di depan, makmum berada di belakang. Afdalnya saf straight, akan tetapi kerana keterbatasan tempat, maka diperbolehkan saf rongak-rongaknya lah diperbolehkan. Bahkan imam kat sini, kemudian makmum di belakang, ada makmum sambung di bilik lain, bilik bedroom yang lain pun diperbolehkan. Asas safnya bersambungan. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah para jemaah yang dirahmati Allah, sampai di sini saja pertemuan kita. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala, segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.